Perkara yang paling menyakitkan hati orang Sabah bila dia kena tanya, kenapa bahasa kau lain? Kau give us some respect. Walaupun kawan-kawan kami hanya pekerja rendah. Ingat ini. Oke, halo guys, ketemu lagi di channel Historikul. Kali ini saya akan mereaksi tentang sebuah video dari channel Tren Publika yang berjudul intinya orang Sabah itu diintimidasi ya. Jadi seperti kita tahu, Sabah dan Sarawak itu ada kesensitifan dengan orang-orang semenanjung. Oke, kita harus masih beruntung ya jadi orang Indonesia, masih memiliki bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia. Seperti apa videonya? Kita langsung lihat reaksinya. Perkara yang paling menyakitkan hati orang Sabah bila dia kena tanya, kenapa bahasa kau lain? Kau give us some respect. Walaupun kawan-kawan kami hanya pekerja rendah. Ingat ini, sejahteranya Melaya hari ini kerana hasil bumi Sabah dan Sarawak. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas insiden pekerja asal Sabah di Kuala Lumpur. Beberapa hari lalu, beredar video viral yang memuat kisah pengantar makanan yang dikasari oleh petugas keamanan sebuah gedung di Kuala Lumpur. Si korban ternyata pemuda asal Sabah. Masalah ini menimbulkan reaksi keras dari para netizen Sabah. Yuk kita simak videonya. Makluman awal kejadian seorang pengawal keselamatan dan seorang rider bergaduh di sekitar menara IQ TRX baru-baru ini. Menurut orang awam, kejadian berpunca daripada pengawal keselamatan tersebut tidak memberi izin kepada rider untuk naik ke atas bangunan tersebut. Bagaimanapun, rider itu didakwa berkeras mahu naik ke tingkat atas kerana diminta oleh pelanggan. Susulan dari itu, rider berkenaan dikatakan telah mengeluarkan kata-kata makian kepada pengawal keselamatan terbabit. Menurut info, pengawal keselamatan telah menelefon individu memakai blazer berwarna merah untuk memaklumkan perkara tersebut. Sejurus selepas kehadiran individu itu, berlaku salah faham dan pertengkaran sehingga kedua individu tersebut bergaduh. Do you really know this will happen? Aku orang sini lah. Dia apa bahasa kau lain? Sama. Ha? Lepas tu kau cakap dia pula orang lain. Ha? Kau nak kawan lagi ke? Kau nak kawan lagi? Stop it! Tak, kau sabar je. Sabar je. Saya cakap saya akan bertanggungjawab sebab dia datang ke sini kerana saya yang Dia naik tangan panggil. dekat dia ni buat kerja. Dia ni arah. Kita ada cover satu isu yang korang send dekat saya melalui Instagram berkenaan pasal seorang rider yang berasal daripada Sabah. Yes, you already know isu ni. Korang tahu kan isu ni? Seorang Sabahan yang digusti oleh seorang Bahenol. I believe yang dia adalah head unit untuk security kawasan di sana. But anyway, you already know video tu saya tidak boleh post dekat sini because YouTube. Benda ni viral, so it should be easy untuk korang cari the original video, right? But today, hari ni kita ada update pasal ni. So ramai yang bagi saya this photo right here. Yup, kalau kita tengok muka si pelaku ni, dia senyum macam tiada apa benda yang jadi. Tangan budak ni masih sakit men, tengok dia masih genggam and dia senyum macam dia tiada rasa bersalah langsung. So video tu dipostkan kira macam update lah dari ni. Diorang mau settle konon, mau berdamai macam tu je. And you think it was that easy? Hell nah, ini membuatkan netizen jadi marah. Saya tengok ramai orang yang bersuara pasal ni, termasuklah ahli-ahli politik dekat Sabah dan juga di Semenanjung. Bukan Sabahan saja, heck, daripada Semenanjung pun ramai yang marah pasal ni. Saya ada nampak beberapa komen yang bersependapat dengan kita. Wish dorang setuju yang ini nampak macam perkauman dan salah menggunakan kekerasan. Sometimes kekerasan tidak membantu kita untuk menyelesaikan apa-apa masalah. Alright, remember that. So back to the topic. Alright, so gambar ni kena post and then ramai netizen yang tidak puas hati sebab macam senang-senang je dia sakitkan anak orang. Senang-senang juga mau settle. And
and then dia senyum-senyum lagi macam benda ni tiada-tiada aja. So ramai netizen ataupun ahli-ahli yang besar minta demand untuk dia buat permohonan maaf secara terbuka. I mean come on man, benda simple kot, punya senang benda tu kan. At least minta maaf pada netizen kita sebab dia telah menggores hati ramai dengan kata-kata dia dan juga kelakuan dia. So I suggest turunkan ego, buat apology video. Senang kan? Just do it bro. It's for your own good. Tapi sampai sekarang belum lagi dapat permohonan maaf yang kena minta tu. But I mean, I don't know, maybe lepas ni akan ada update lagi pasal ni, we'll see. Or maybe ada permohonan maaf tapi saya yang terlepas. Sebab kamu tahulah, saya ni pemalas buat research. Saya harapkan korang punya DM je selalu. Saya baca DM je untuk update-update segala issue, right? So kalau ada yang saya terlepas, please let me know down in the comment section, okay? Itulah guys reaksi dari seorang YouTuber mengenai insiden di Kuala Lumpur. Rupanya tak hanya netizen yang marah, politikus Sabah pun geram terhadap kasus tersebut. Yuk kita lanjut ya. Okay, alright, now I'm gonna show you video clips pendapat-pendapat netizen dan juga orang-orang politik. Benda ni jadi besar sampai dibawa ke sidang parlimen. That's crazy, right? I mean, it makes sense sebab sampai bila untuk warga kita, warga Malaysia untuk faham benda-benda macam ni, perkauman ni. So make sense untuk bawa benda ni ke parlimen, alright? Pengawal keselamatan membesar penghantar barangan berasal dari Sabah di sebuah bangunan dekat Pusiaran Tun Razak, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu atas alasan perbezaan logat disifatkan pencapaian terhadap integrasi nasional di antara Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Ahli Parlimen Kudat Datuk Verden Bahanda berkata alasan pengawal keselamatan terbabit tidak boleh diterima. Katanya beliau kecewa terhadap insiden itu dan mahu polis meneruskan siasatan serta mengambil tindakan yang sewajarnya terhadap pelakon lelaki terbabit sebagai pengajaran jika didapati bersalah. Dua perkara yang sangat mengecewakan sebenarnya dalam ini. Yang pertama, kekerasan yang dibuat oleh pegawai keselamatan ini terhadap rider tersebut. Dan yang kedua adalah sifat diskriminasi pegawai itu terhadap orang Sabah. Ini sangat-sangat memalukan dan sangat-sangat tidak boleh diterima. Jadi ini adalah satu perkara yang perlu diambil serius. Saya sebagai wakil rakyat daripada Sabah sangat kecewa sebenarnya dengan tindakan pegawai tersebut dan juga diskriminasi yang berlaku. Akibat ketidakseimbangan dari segi pembangunan dan ekonomi, maka ribuan anak muda Sabah merantau ke Tanah Melayu untuk mencari rezeki. Walhal kalau Malaysia Agreement ditunaikan, tidakbah kami ini susah-susah merantau. Seperti kes yang tular baru-baru ini, seorang anak perantau Sabah asal Tawau yang mencari rezeki dikasari hanya kerana dia seleng Sabah. Kena fikir orang luar. Perkara yang paling menyakitkan hati orang Sabah bila dia kena tanya, kenapa bahasa kau lain? Kau tahu rasa dia macam mana? Macam kau orang asing bah. 60 tahun sudah Malaysia ini lahir kerana penyertaan Sabah. Apa? Sabah ini tidak diktirafkah? Give us some respect. Walaupun kawan-kawan kami hanya pekerja rendah. Ingat ini, sejahteranya Melaya hari ini kerana hasil bumi Sabah dan Sarawak. Tiada Sabah, tiada Sarawak, tiada Persekutuan Malaysia. Ingat itu. Terima kasih. So hey man, what do you guys think? Tapi saya ada jumpa sesuatu, check this out. Kesenambungan cerita Mat Misai Kontot dengan budak rider yang teruk kena lock leher. Dia sebenarnya kerja di KFC Berjaya Times Square sebagai manager dan kru-kru di sana amat senang dengan dia kerana dia budak yang baik serta manager yang paling menghormati staff. Pada orang-orang Sabah bolehlah melawat beliau di KFC bla bla bla. So ini dia kan. See, kalau menurut daripada kenalan-kenalan dia seorang yang baik. And I think yang benda-benda macam ni tidak patut jadi dekat dia. Or even pada siapa-siapa pun. Right? So, yeah, itu adalah pendapat-pendapat orang video klip tadi yang saya tunjuk. Sampai masuk parlimen and everything. Tapi, to me, saya faham kenapa benda macam ni jadi hal. Sebab I think yang satu, kelakuan dia yang kasar tidak kena tempat. Dia buat budak tu macam pendatang. Dia tangkap macam penjenayah. Lepas tu kalau orang ada tengok video yang asal tu, dekat hujung video tu, dia ada cakap macam, I should punch him really bad right now, something like that. Means dia masih mau cederakan budak tu walaupun diorang sudah dipisahkan. Atas sebab apa? Sebab ikut arahan customer untuk hantar barang di situ. Bagi pendapat korang, make sense ke macam tu? Itu yang pertama. And then yang kedua, kata-kata dia yang menunjukkan aura-aura perkauman. Di mana dia cakap, saya quote, kau bukan orang sini. Kenapa bahasa kau lain? Lepas tu kau cakap security tu pula orang luar. Maksud dia samakan budak Sabah ni dengan security yang entah asal dari mana tu. And that means dia anggap orang Sabah tu macam orang asing, right? Nampak macam tu kan? So yeah, saya faham kenapa benda ni kena ambil dekat next level. And saya faham kenapa orang geram dekat dia.
Begitulah guys, reaksi politikus Sabah terhadap kejadian di Kuala Lumpur. Masalah tersebut memang menjadi sensitif karena dikaitkan dengan politik perkauman di Malaysia. Selama ini, Sabah dan Sarawak memang seperti dianaktirikan oleh Malaysia. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi. Oke, seperti itu teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Silahkan utarakan pendapat teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa di reaction selanjutnya. Bye-bye.